Jadi selepas video pandang pertama mengenai Lenovo Legion Go yang telah saya buat beberapa minggu yang lalu, terdapat beberapa perubahan yang dilakukan oleh Lenovo Malaysia. Salah satu daripadanya ialah penawaran dari segi CPU, yang mana Lenovo Malaysia mengesahkan bahawa mereka hanya akan mula menjual model yang hadir dengan chip pemprosesan AMD Ryzen Z1 Extreme. Tetapi bagi saya ini agak pelik juga kerana apabila saya melihat kepada laman web Lenovo Malaysia sendiri sebentar tadi, mereka kata bahawa memperlihatkan bahawa mereka masih lagi akan menjual kedua-dua model yang dikuasakan oleh Ryzen Z1 dan juga Ryzen Z1 Extreme. Tanda harga untuk Ryzen Z1 Extreme diperlihatkan ialah pada harga RM3,999 dan ini tampil dengan memori 16GB DDR5 dan juga storan 512GB SSD PCIe Gen 4. Terus seperti itu saya nak cakap sikit tentang pengalaman saya menggunakan Lenovo Legion Go ini. Yang menariknya oleh kerana konsol ini adalah sebuah konsol yang agak besar, saya boleh katakan bahawa menggunakannya seperti macam ni. Kalau anda gunakannya sebagai macam konsol katakan Nintendo Switch ataupun ROG Ally misal katanya, dia punya berat dia memang kita boleh rasa lah juga sebenarnya. Dan kalau anda nak gunakan konsol ni untuk memainkan permainan untuk jangka masa macam setengah jam, sejam dan sebagainya, memang akan rasa lenguh bila anda pegang macam ni saja. Oleh kerana itu bagi saya, cara yang saya sangat suka sekali untuk menggunakan konsol ini ialah meletakkannya di atas meja dan mainkannya seperti ini, ataupun letakkan di atas konsol seperti atas meja tetapi saya akan tanggalkan bahagian alat kawalan, pasal dia technically adalah alat kawalan wireless kan, so anda boleh control semua pergerakan dalam konsol ini. Anda boleh kawal dia punya pergerakan dengan begitu mudah sekali. Jadi bercakap pula mengenai prestasi konsol Lenovo Legion Go ini, saya boleh katakan bahawa ia adalah sebuah konsol permainan yang mempunyai prestasi sebuah komputer riba gaming kelas pertengahan. Kelebihan daripada AMD Ryzen Z1 Extreme ini ialah sama seperti yang kita lihatkan pada konsol ROG Ally yang pertama menggunakan chip pemprosesan yang sama. Anda boleh memainkan pelbagai jenis permainan yang moden ataupun yang lama ke semua gedung-gedung permainan digital yang popular disokong oleh Legion Go secara terbina. Isu yang saya ada pada Legion Go ni kadang-kadang ialah dia banyak kemaskini, which is actually a good thing. Cuma kadang-kadang dia punya kemaskini kita tak tahu kemaskini apa yang dia bagi. Kadang-kadang dia kata ada bug fixes and stuff like that. Tapi salah satu daripada bug yang saya selalu tengok ialah dia punya built-in FPS counter tak berfungsi dengan betul. So katakan kalau saya tengah main game Fall Guys apa dan sebagainya, saya check dia punya FPS counter dekat tepi, dekat atas tepi hujung tu dia tulis 0 FPS. Lenovo pun baru saja melancarkan Legion Go ini, jadi mungkin bila konsol ni dah dijual secara lebih banyak, Lenovo akan mula hadir dengan pembaikan yang menjadikannya berfungsi dengan lebih baik lah. Konsol ini hadir dengan penambahan slot micro SD jika anda memerlukan slot tambahan. Tapi jika anda mahukan sebuah storan yang lebih pantas, sekiranya anda mempunyai storan SSD PCIe 4 dengan saiz M2.2242 berbanding dengan M2.2280 yang lebih panjang. Dia punya memory, unfortunately, dia orang kata it's soldered in. Anda ada 16GB memory. For me, untuk sebuah konsol gaming, 16GB memory, especially DDR5, honestly untuk konsol gaming sangat-sangat mencukupi, tak ada masalah di situ. Jujur saya katakan panas dia hanya hadir pada bahagian atas sini sahaja. Di bahagian tepi-tepi ni lah di mana anda nampak dia punya heatsink fan dia kan. Most of the time anda akan pegang dia macam ni kan. Bila anda dah attach dia balik, anda takkan rasa sangat bahagian-bahagian dia yang panas. Lenovo Legion Go ini hadir dengan jangka hayat bateri jika anda memainkan permainan dengannya sekitar 1,5 jam ke 2 jam. 2 jam ni jarang. Biasanya apa-apa jenis permainan yang saya akan mainkan pun dia punya bateri usually akan mati dalam sekitar 1 jam setengah ish. To be fair, semua konsol menghadapi masalah yang sama, especially those two yang saya pernah guna yang menggunakan chip pemprosesan Ryzen Z1 Extreme dan juga Windows 11 yang power optimization dia pada pendapat saya tak berapa bagus, especially untuk form factor peranti yang sebegini. Satu lagi unique selling point kepada Lenovo Legion Go ini adalah Legion Glasses. Jadi Legion Glasses ni bagi saya adalah sesuatu yang sangat unik.
Pasal katakan anda jenis yang macam seperti saya, malas nak bangun daripada katil misalnya, memakainya saja dan pasangnya kepada salah satu daripada dua palam USB-C yang terbina pada Lenovo Legion Go ini. Yes, which is also exactly why Legion Go hadir dengan dua palam USB-C, satu untuk memasang ni dan satu lagi untuk palam kuasa. Malangnya untuk saya tak boleh menggunakan Legion Glasses ini kerana saya punya power tinggi. Tapi apa yang Lenovo ada bagi juga dengan setiap pembelian Legion Glasses ini ialah macam model untuk prescription lenses yang anda boleh bawa ke kedai untuk anda minta optometrist dekat kedai tu buatkan lensa khusus seperti ini. This is one of the best things that bagi saya Lenovo dah buat in terms of accessibility untuk seorang gamer yang rabun dia agak teruk. Itu adalah ulasan dan juga pendapat saya mengenai konsol permainan Lenovo Legion Go ini. Pada harga RM3,999, walaupun ia dipasarkan sebagai sebuah konsol, ia masih lagi sebuah komputer Windows 11 x86 yang menggerakkan Windows 11 secara penuh. Jadi jika anda nak menggunakan Legion Go ini sebagai komputer productivity pun boleh juga, tak ada masalah. USB-C dia tak silap saya juga berfungsi sebagai output, display output, dan juga anda boleh menyambungkan aksesori lain seperti tertikus dan juga papan kekunci secara Bluetooth tanpa masalah. Anda boleh gunakannya sebagai komputer kecil di rumah ataupun di pejabat anda juga. Jadi sekian saja ulasan saya mengenai Lenovo Legion Go ini. Anda telah bersama saya, Nazrin, Majulah Teknologi untuk Negara.